Sambil kita niat beriktikaf, insya-Allah kita sambung pengajian tafsir kita dengan berpandukan Tafsirul Ihsan masih jilid yang pertama ke surat 90. Okay. Kita dah bincang ataupun membaca di mana Allah Ta'ala memberi contoh-contoh antara hamba-Nya yang beriman, yang mukmin, yang saleh, yang mendapat pimpinan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah pertama yang Allah kisahkan, kisah Nabi Ibrahim AS ketika berdepan dan berhujjah dengan raja yang sangat zalim antara raja-raja, iaitu Raja Namrud. Namun Allah SWT membantu dan melindungi serta memimpin Nabi Allah Ibrahim AS sehingga baginda AS mampu berhujjah dan mengalahkan hujah-hujah Namrud. Ya. Kemudian kisah yang kedua, Allah kisahkan bagaimana seorang lelaki lalu di satu perkampungan yang telah pun mati lantaran berlakunya peperangan sebelum itu, sehingga jadi padang terkukur. Ya. Bila beliau datang ke tempat tersebut, didapatinya mayat atau tulang belulang berkelimpangan, maka timbul di dalam hatinya untuk melihat dengan ainul yaqin bagaimana Allah menghidupkan kembali tulang-tulang yang berselerakkan ini. Ya. Beliau telah pun ilmu yakin ada dalam dirinya, yakin kepada Allah Ta'ala. Namun timbul dalam hatinya untuk melihat sebagai ainul yakin, menenangkan jiwa. Ya. Dengan adanya ainul yakin itu menambah tenangkan lagi jiwa dan keyakinan ya Allah Ta'ala itu maha kuasa atas sesuatu. Maka Allah matikannya 100 tahun. Ya. Begitu juga himarnya, ya, dah jadi tulang belulang. Sedangkan waktu yang sama minumannya tak terjejas pun. Ya. Allah nak tunjuk maha kuasa, maha agung Allah SWT dalam mentadbir dan menjadikan suatu perkara, ya, sehingga kan minuman yang sepatutnya lebih dahulu rosak tapi Allah kekalkan dalam keadaan baik, sedangkan himarnya dah pun jadi tulang belulang. Kemudian Allah Ta'ala hidupkan kembali lelaki tersebut sehingga beliau melihat sendiri bagaimana Allah hidupkan beliau. Ya, Allah tumbuhkan kembali daging-daging mulai daripada kaki. Dia nampak kaki dia sendiri hidup, naik. Sampailah hidup kembali. Ya. Pada minggu ini masih dalam pembincangan kisah tersebut. Kita baca apa yang ditafsir oleh mufassir ini. Ke surat 90. Maka tak kala nyata baginya, bagi lelaki tersebut yang ulama sebut, ya, antaranya, ya, Nabi Allah Uzair, ya, dan berbagai-bagai pendapat yang lain lah. Maka tak kala nyata baginya yang demikian itu bila nampak, ya, kebesaran Allah Ta'ala menghidupkan diri beliau sendiri, ya, dengan menumbuhkan daging, ya, didatangkan roh kembali melalui kaki sampai ke lutut dan seterusnya sampai bila bangun. Dengan mata kepala sendiri dilihat, maka berkata ia, aku ketahui dan aku yakin bahwasanya Allah Ta'ala atas sesuatu itu amat kuasa. Ya. Laki ini telah pun beriman. Beliau dah yakin akan sebagai ilmu yakin. Cuma bila memerhatikan kajian tersebut, bertambah lagi yakin sebagai ainul yakin. Ya, lihat dengan mata, maka
daripada kesalahan dengan mata itu akan membawa budak kepada haqqul yaqin, ya. Diriwayatkan bahawa rambut kepala Uzair dan janggutnya hitam. Sedangkan dia dah mati 100 tahun. Bila Allah bangkitkan kembali, rambut hitam semula. Ya, janggut pun hitam balik. Ya. Sepatutnya dah berubah dah 100 tahun. Ya. Jarang orang 100 tahun ni hitam rambutnya. Ya. Janggutnya hitam. Diriwayatkan bahawa rambut kepala Uzair dan janggutnya hitam kedua pada hari dihidupkannya. Dan ia umur 40 tahun. Keadaan umur dia, rupa parah dia waktu itu bagaikan orang umur 40 tahun. Sedangkan dah mati 100 tahun. Dibangkitkan semula dalam keadaan muda. Ya. Rambut hitam, janggut hitam. Rupanya pun ni, kulitnya pun umpama lelaki yang berumur 40 tahun. Maka pergi ia kepada kampung, balik kampung lah. Lepas bangkit daripada kematian tersebut, Uzair pun balik kampung dia. Tiba-tiba di kampung bertemu dengan perempuan tua. Buta pula mata dia. Maka ada lumpuh, ya. Tiada boleh bangkit. Yang dapat masa Uzair. Maka kata Uzair, hai perempuan tua, ini tempat Uzair. Dia balik rumah dia. Tiba-tiba dia jumpa seorang perempuan tua di rumah tersebut. Dia kata, ni rumah Uzair ni. Ya. Maknanya tak ada buat apa kat rumah dia ni. Ni rumah Uzair. Rumah dia sendirilah. Ya. Kata orang perempuan tu, naam, ya memang rumah Uzair. Kemudian dia tanya, di mana Uzair? Sudah lama, ya, tiada aku lihat akan dia. Kata lelaki tersebut, dia kata, ya lelaki tersebut, akulah Uzair. Mematikan aku oleh Allah Ta'ala 100 tahun. Ya. Maka kata perempuan itu, adalah Uzair itu mustajab doa dia. Dia tak yakin. Ya. Betul kan Uzair ni? Uzair tua dah, 100 tahun dah. Ya. Ni muda belia 40 tahun. Jadi dia nak uji betul ke tidak lelaki ini Uzair yang punya rumah tu. Maka dia teringat dulu Uzair ni seorang yang sangat mustajab doa dia. Kalau dia berdoa, mesti Allah kabulkan. Maka perempuan ni nak test. Ya, betul ke lelaki ni Uzair? Maka dia minta. Maka doa bagi aku kembali mata aku dan hendak aku lihat engkau. Maka doa ia, maka baik dua matanya dan bangkit berjalan seperti dirongkaikan di ikatan kakinya. Mustajab betul lah doa Uzair ni. Ya, Nabi kan. Dia doa saja, telik balik perempuan ni. Kemudian boleh berjalan. Maka yakinlah dia betul lah Uzair ni. Ya. Maka dibawa pada majlis Bani Israel. Perempuan ni bawa Uzair, je ikut aku. Kita pergi majlis. Ya, Bani Israel. Nak perkenalkan Uzair yang lama hilang ni. Ya. Dan ada padanya anak Uzair. Anak dia pun ada tempat tu, majlis tu. Umurnya 118 tahun. Bapaknya 40 tahun. Anaknya 118 tahun umur. Kan ajaib kan? Ini kuasa Allah Ta'ala. Dan cucunya sekalian tua ke semuanya. Cucu pun dah tua dah. Anak 118, cucu mau 80 tahun. Dah. Ya. Sedangkan moyangnya atuk lah. 40 tahun.
Maka menyeru perempuan itu, kata ia, ini Uzair. Perempuan tu pun ceritalah kat orang kampung ni, ya, kat majlis tu. Inilah Uzair yang kita tunggu lama benar tak jumpa ni. 100 tahun dah. Dah balik dah. Ya. Maka kata anaknya, bapa aku ada syamah. Syamah ni tahi lalat hitam antara dua belikatnya. Anak pun tak percaya, betul ke bapa aku ni muda beliau ni? Aku pun tua 100 lebih. Ya, kalau betul bapa aku ada tanda. Dia ada tahi lalat dekat belikat dia. Ya. Maka dibuka baju tengok. Maka dilihat sebenar. Tengok ada betul. Ya, terlihat hitam dekat belikat dia. Dan tiada ketika itu satu naskah Taurat pun. Masa tu Taurat dah habis dah. Sebab dah dihancur oleh Biktinsar gitu. Yang serang Palestin waktu itu, ya. Dan tiada yang hafaz sebab kena bunuh oleh Biktinsar. 40,000 yang hafaz Taurat. Maka ini sebagai mukjizat Rasul Nabi ni, ya. Maka baca Uzair itu atas mereka itu Taurat dengan daripada hatinya, daripada hafalan dia, dengan tiada kurang satu huruf pun. Uzair ni nak menunjukkan dia betul-betul adalah Uzair, supaya buktinya dia seorang hafaz Taurat. Dia baca Taurat tu, ya, habis, khatam. Satu huruf pun tak tinggal. Kemudian didapati Taurat ditanam pada pokok kurma. Ya, tiba-tiba orang kampung jumpa Taurat. Dalam banyak-banyak Taurat dah hancur lebur tu, ada satu tertinggal. Ya, ditanam di bawah pokok kurma. Maka mereka semak, baca semula, tengok betul ke yang Uzair baca tadi. Ya, tengok betul, sebiji pun tak salah. Ya. Maka dipelaga. Dipelaga makna diatuk, dilagalah. Tengok bacaan Uzair, tengok Taurat. Tengok bacaan Uzair, tengok Taurat. Yang ada jumpa pokok kurma tu. Dia pelaga dengan Taurat Injil, ya, Uzair. Maka tiada bersalahan satu huruf pun. Maka ketika itu kata Yahudi, Uzair anak Allah. Ini asal usul Yahudi mendakwa Uzair itu anak Allah. Sebab dia tengok Uzair ni pelik, ajaib. Dah 100 tahun mati. Bangkit-bangkit, hitam rambut, janggut hitam. Ya. Kemudian umur pula 40 tahun. Apa Taurat lagi. Ini mesti anak Tuhan ni. Dia tengok, ya. Dia ke situ perginya. Bila tidak ada pedoman. Itu asal usul orang Yahudi mendakwa Uzair itu anak Allah. Kena peristiwa ni lah. Dia tengok ajaib. Kalau bukan anak Tuhan, takkan ajaib macam ni. Maha suci Allah Ta'ala daripada yang demikian itu. Ya. Daripada yang demikian itu, anak habis kisah Uzair. Nak masuk kisah seterusnya, kisah Nabi Ibrahim pula. Kisah yang ketiga, Allah Ta'ala kisahkan kepada kita sebagai contoh bukti hamba-hamba Allah yang beriman, yang mendapatkan pimpinan, ya, bimbingan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Ibrahim, dan ketika berkata Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Tuhanku, perlihat akan aku betapa kaifiat, bagaimana cara engkau menghidupkan orang yang telah mati. Kata Nabi Ibrahim ni, ketika lihat satu bangkai di tepi laut. Nabi Ibrahim jalan tepi laut, nampak bangkai di pesisiran pantai. Ya. Memakan akan dia akan bangkai oleh binatang laut ketika air pasang.
dan memakan akan dia oleh binatang darat ketika air surut. Nabi Ibrahim duk perhati. Bangkai tu, dia punya jasad ni dah bertabuh habis dah. Ada yang masuk ke perut ikan, ada masuk ke perut anjing. Ya. Maka timbul ingin melihat. Sedangkan Nabi Ibrahim dah yakin dah. Allah kuasa hidupkan bangkai itu. Tapi Allah, Nabi Ibrahim tak, ainul yakin pula. Daripada ilmu yakin, supaya meningkat keyakinan kepada ilmu yakin, maka baginda minta kepada Allah, ya Allah tunjukkan kepada aku bagaimana kau hidupkan bangkai ini. Sedangkan sebahagiannya dah masuk perut anjing, sebahagian masuk perut ikan, sebahagian masuk perut elang. Macam mana nak kumpul balik? Ya. Maka takjub ia, rasa hairan. Hairan bukan makna tak percaya, makna rasa betapa agungnya Allah. Allah hebat sungguh, timbul rasa takjub. Ya. Maka takjub ia daripadanya hidupan kerana setengah dalam laut dan setengah di atas darat. Ya. Bila Nabi Ibrahim minta begitu, qala, Allah berfirman, ya, awalam tu'min, adakah kamu tak beriman? Ya. Allah Ta'ala, adakah engkau beriman dengan kudrah aku atau menghidupkan bangkai ini? Tanya Allah Ta'ala akan Nabi Ibrahim serta ketahui dengan imannya. Kenapa Allah tanya Nabi Ibrahim? Sedangkan Allah dah tahu. Nabi Ibrahim memang yakin, tak ragu pun. Cuma Nabi Ibrahim tu minta untuk menambahkan lagi keyakinan supaya menetapkan jiwa. Tapi kenapa Allah tanya pada Nabi Ibrahim? Kata mufassir, tujuan Allah tanya tu, maka ketahui yang mendengar akan kehendak Nabi Ibrahim. Bila Nabi Ibrahim jawab pertanyaan Allah Ta'ala, jawapan itu didengar oleh orang-orang. Maka orang tahu, oh rupanya Nabi Ibrahim ni bukan was-was, bukan tak percaya. Nak menetapkan jiwanya saja. Itu tujuan Allah tanya balik kat Nabi Ibrahim tu. Allah boleh tunjuk saja, tapi Allah tanya balik. Kau tak percaya kerana ya Ibrahim? Kenapa Allah tanya sedangkan Allah tahu? Nabi Ibrahim tu tak mungkin was-was. Tak yakin. Dan kan beliau seorang Rasul. Maka kata mufassir, tujuan Allah tanya tu bukan Allah nak tahu, tapi Allah nak jadi asbab supaya orang lain tahu yang Nabi Ibrahim ni seorang yang benar-benar yakin. Bahkan beliau minta tu untuk menambahkan lagi keyakinan sebagai ainul yakin saja. Bukan ragu-ragu pun di atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faham? Ya. Qala, kata Nabi Ibrahim, bala. Ya. Sebenarnya hamba-Mu beriman. Ya. Allah tanya, adakah kamu tak yakin? Nabi Ibrahim jawab, bala. Bala tu kalau masuk asal, makna asalnya tidak. Tapi kita terjemah bahkan. Ya. Bala tu maksud tidak. Tidak kepada tidak. Nafi kepada nafi dia jadi isbat. Kan Allah tanya, tidakkah kamu yakin? Apa tadi? Awalam tu'min, adakah kamu tak beriman? Kamu tak beriman ke? Nabi Ibrahim jawab apa? Tidak. Tidak apa? Tidak beriman. Maknanya beriman. Boleh faham? Kalau dapat dia Nabi Ibrahim jawab, ya, maknanya dia tak beriman. Bala tu maksud asalnya tidak. Tapi kita terjemah mudah-mudah bahkan. Tidak kepada tidak. Dia jadi isbat. Nafi kepada nafi jadi isbat. Tadi kan Allah kata, kamu tak beriman ke Ibrahim? Tak. Kalau bahasa kita lain kan?
Bahasa kita apa? Kamu tak makan ke? Tak. Tak tu tak makan. Sebenarnya tak tu tak tadi mana makan. Kalau bahasa Arab. Faham tak? Faham? Bahasa Arab tak serupa bahasa kita. Bahasa Arab, bila dia tanya dengan nafi, kalau kita nak isbat, kita nafikan dia. Kalau dia tanya dengan isbat, baru kita isbatkan. Sekarang dia ditanya dalam bentuk nafi. Kamu tak yakin ke? Tak. Tak apa? Tak yakin? Yakin. Kalau dia kata ya, kamu tak yakin ke? Ya. Maknanya? Tak yakin. Boleh faham? Tapi bahasa kita lain. Bahasa kita, kamu ni tak makan ke ni? Tak. Tak apa? Tak makan. Sebenarnya tak tu tak kepada tak, makna makan. Faham tak? Kalau ikut bahasa Arab lah. Bila orang tanya kita, kamu tak marah ke? Tak. Maksud? Marah. Kalau bahasa Arab. Tapi kita tak marah kan? Nampak tak? Makna balah tu. Tapi orang terjemah bahkan. Makna asalnya tidak. Faham? Allah tanyakan Nabi Ibrahim, Ibrahim, kamu tak yakin ke aku boleh hidupkan bangkai itu? Nabi Ibrahim kata, bala, tak. Tak yakin? Yakin. Kita terjemah bahkan yakin. Itu terjemah makna murad saja. Bukan terjemah lafaz. Kalau terjemah lafaz, tak. Nampak tak? Ya kan? Jadi kalau bahasa kita jawab macam tu, orang salah faham ya. Ni kamu tak marah ke ni aku ambil ni? Tak. Dia pun ambil, melempang sekali. Tadi kata tak. Aku kata tak marah, aku marah. Okey yang mana satu? Itu dia tanya dua-dua. Kau okey ke tak? Dia akan jawab okey atau tak. Sebab dia tanya kau okey, jawab okey, tak jawab tak. Bila tak okey lah. Ini uslub bahasa Quran dia beza. Tapi bila diterjemahkan tak ada terjemah tidak tu. Diterjemahkan bahkan. Makna tidak kepada tidak ada isbat, dia terjemah isbat tu je lah. Boleh faham? Seperti Allah tanya, alaisallahu bi ahkamil hakimin. Adakah Allah Ta'ala tidak bijak menghukum? Allah tanya tidak kan? Laisa tu. Laisa tidak. Adakah Allah Ta'ala tidak sebaik-baik yang menghukum? Jawabnya bala wa ana ala zalika minasyahidin. Tidak. Bala tu tidak. Tidak apa? Tidak sebaik menghukum makna sebaik-baik menghukum. Boleh faham? Ya. Jadi bala ni dia jawab kepada nafi. Nafi jawab nafi jadi isbat. Kalau nafi dia tanya nafi kita jawab dengan isbat. Dah jadi nafi ya? Alas tu adakah tidak aku ni Tuhan engkau? Kita jawab bala. Ya. Wa ana ala zalika minasyahidin juga ya. Kami atas demikian itu menyaksikan. Bala makna tidak. Tidak, adakah tidak aku Tuhan kamu ataupun adakah aku bukan Tuhan kamu? Jawabannya tidak, bukan jawab bukan ya. Dia kata bukan. Habis jawab tidak, mana tidak kepada tidak? Ya, engkau Tuhan kami maksud dia. Faham? Sebab kaedah dia isbat bila bertemu dengan nafi, bila bertemu dengan nafi dia jadi isbat. Wah.
Jadi bala di sini makna tidak, tapi di sini dia terjemah macam itulah, dia terjemah mafhum dia saja. Mana? Allah berfirman, qala awalam tu'min, adakah kamu tak beriman, tak percaya, tak yakin aku boleh menghidupkan mayat ni? Allah tanya Nabi Ibrahim. Qala, jawab Nabi Ibrahim AS, bala. Ya, sebenarnya, dia terjemah begitu ya. Hambamu beriman. Ya. Walakin, dan tetapi, liyatma'inna qalbi, supaya lebih menetap, mententeramkan jiwa dia. Ya. Makna menambahkan lagi keimanan. Bukan tak yakin, tapi supaya hati ini lebih tetap. Ya, tak bergoyang. Tak ada ruang untuk iblis datangkan was-was keraguan. Ya. Sebagai ainul yaqin. Daripada ilmu yakin, sekadar tahu saja, hari ini nak tengok lihat sendiri. Bertambah yakin lagi lah. Dengan adanya ainul yakin, bertambah yakinlah. Maka akan sampailah ke tahap haqqul yakin. Faham? Ya. Qala, maka firman Allah Ta'ala, fakhudh, maka ambil oleh engkau arba'atan, 4, minat thair, daripada burung. 4 ekor daripada burung. Allah tak sebut burung apa di sini. Cuma ulama mentafsirkan ya. Ada kata burung merak, helang, gagak dan ayam jantan ya. Bila Allah tak sebut, tu maknanya nama burung tu tidaklah penting. Yang pentingnya kisah tersebut. Ya. Dan Nabi Ibrahim mengambil 4 ekor burung, ditafsir oleh mufassir sebagai burung tu merak seekor, burung helang seekor, burung gagak seekor dan ayam jantan seekor. Keempat-empat ni ada hikmah belaka. Mewakili sifat-sifat yang ada pada diri manusia. Ya. Ayam tu, apa nama? Merak tu melambangkan kebesaran, kemegahan. Manusia kan suka kemegahan. Sukakan kebesaran. Rumah nak besar, kereta nak besar, bini nak besar, semua nak besar. Ya. Sukakan kemegahan, itu lambangnya. Pada merak, merak kan gah dengan bulunya cantik. Ya. Kemudian helang pula. Helang ni dia suka makan, kuat makan banyak. Jumpa dia bangkai, dia sapu aja. Dia tak kira bangkai apa pun. Ya. Dia helang ni nafsu banyak. Ya. Sebelum dia jumpa binatang tu, dia gomoh dulu baru dia makan. Kemudian gagak. Ya. Gagak ni tamak. Helang tadi makan banyak, gagak ni tamak lebih daripada helang lagi. Ya. Semua disapu juga. Apa saja bangkai disapu. Gagak bukan makan bangkai, kurang bangkai, dia makan hidup. Tapi suka makan. Gagak ni makan bangkai. Ayam suka apa? Ayam suka kahwin. Pantang jumpa je, dia kejut. Itu lambang kepada nafsu manusia. Nafsu amarah bisu. Ya. Ada pun kahwinan yang sebenar tu, yang baik itu tidaklah su. Itu sunnah. Ya. Yang menyalahi sunnah tu, ikut ayam. Ya, depan orang boleh kerja. Jadi hikmah Allah, Nabi Ibrahim pilih 4 ekor tu, bila dia sembelih memberi isyarat, buang segala sifat buruk dalam diri. Sembelih buang. Ya, buang sifat tamak, buang sifat halaba, buang kecintaan, kemegahan, buang suka makan, buang keinginan nafsu. Jangan disembelih 4 ekor binatang tadi. Ya, semua tu ada hikmah. Ya, Nabi Ibrahim pilih binatang tersebut. Baik, bila Nabi Ibrahim disuruh oleh Allah Ta'ala untuk melihat bagaimana Allah menghidupkan orang yang telah mati, Allah kata ambil 4 ekor burung. Ya. Fasruhunna ilaik, kumpul dekat engkau. Ambil, bawa mari dekat kamu.
Kemudian cincang. Ya. Thumma ja'al, kemudian jadikan ala kulli jabalin minhunna juz'a. Letakkan ya setiap gunung tu satu juzuk. Cincang 4 ekor binatang ni gaul. Ambil ni sejeput letak kat sana. Ambil ni sejeput letak kat sana. Setengah kata 7 gunung, setengah kata 4 gunung. Ala khilaf mufassir. Ya. Tumad'uhunna, kemudian seru oleh kamu ya Ibrahim akan mereka itu kepada engkau. Setelah engkau cincang-cincang letak atas setiap gunung tu, panggil. Panggil, pegang kepala, ambil kepala pegang. Badan dia tabur kat gunung-gunung, kepala je pegang, empat-empat tu. Lepas tu seru, panggil. Ya'ti nakasa'ya. Nescaya dia datang kepada engkau dengan segera. Nama Allah Ta'ala Maha Kuasa. Allah gerakkan ya, daging-daging tu dah hancur lebur dah. Dia bawa dia angin. Ya. Datang kumpul. Dia pandai pula cari badan masing-masing. Ya. Burung merak kumpul kat kepala merak. Burung gagak kumpul dekat kepala gagak. Daging hancur tadi. Maka ambil oleh Nabi Ibrahim AS akan burun taus, burun merak dan sewah helang. Ya. Sewah ni dia kecil sikit pada helang sebenarnya. Ya. Dan denda. Saya ingat dia kalau sana gharab gagak ya. Dan dikun bapa ayam jantan. Dan perbuat ia dengan sekalian itu Nabi Ibrahim ambil 4 ekor tu dia cincang. Tabur kat 4 penjuru gunung ya, letak atas gunung. Perbuat ia akan sekalian itu barang yang tersebut. Dan pegang ia akan kepala masing-masing. Kepala binatang tu, 4 ekor tu Nabi Ibrahim pegang. Pada diri Nabi Ibrahim lah, kat tangannya. Dan panggil ia akan mereka itu. Bila Allah perintah, dengan keizinan Allah Ta'ala, Nabi Ibrahim panggil, maka terbanglah segala juzuk daripada bukit-bukit itu, kepada setengahnya hingga cukup, kemudian berhadap ia kepada segala kepala masing-masing. Dia kumpul je dulu. Bila panggil daging-daging tu daripada empat penjuru gunung tu, cari diri masing-masing. Merak kumpul daging merak. Ayam cari daging ayam. Dah ada body tu pergi cari kepala pula. Pung, sambung. Ya? Mudah aja Allah nak buat kan. Daripada tak ada pun boleh buat. Bismillah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله.
أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. InsyaAllah kita sambung akan datang ayat seterusnya. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Hingga akhir ayat. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم فقهنا في الدين وارزقنا فهم النبيين إلهام الملائكة المقربين وحفظ المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونسألك عملا متقبلا ونسألك رزقا واسعا حلالا طيبا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا مبدئ يا خالق يا فتاح يا عليم افتح علينا يا الله فتوح العارفين. يا معلم إبراهيم يا معلم إبراهيم الحكمة علمنا علمنا علمنا. وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.